So next, kita pergi kepada Reynolds number. Okay. Reynolds number saya rasa semua dah maklum Reynolds number ni macam mana. Okay, Reynolds number diberikan oleh, okay, kita tengok formulation asal ni. Saya tahu ramai yang pakai rho VD divided by mu. Itu semua disebabkan awak jumpa Reynolds number ni dalam topik flow in pipe. Tapi secara asasnya kita kena ingat rho VD tadi adalah spesifik untuk pipe. Bagi general formulation of Reynolds number, kita pakai LC yang ni kita pakai LC, di mana LC adalah characteristic length. Dalam setengah-setengah kes, LC boleh jadi panjang plate, dan LC juga boleh jadi diameter of pipe. Kalau bagi bentuk-bentuk geometri yang berbeza, maka characteristic length dia akan berbeza. So basically, characteristic length ni represent the geometrical effect towards the flow behavior. Okay. So yang lain saya rasa semua maklum. Kita ada rho, kita ada velocity, and kita ada dynamic viscosity, dan juga kita ada kinematic viscosity, di mana Reynolds number juga boleh ditulis dalam bentuk kinematic viscosity, and seperti yang ini. Okay. So characteristic length, okay, ni yang tadi geometry dependent, kena ingat. So for flat plate, okay, ni tengok for flat plate, okay, LC adalah bersama dengan L. Untuk pipe, LC bersama dengan D. Dan ada banyak-banyak lagi geometri lain, banyak lagi geometri lain yang mempunyai LC yang berbeza-beza lah. Cuma dua ini adalah dua geometri setup yang kita akan biasa jumpa dan kita akan selalu pakai dalam subjek BDA 30603 ni. Okay. So basically, Reynolds number ni adalah ratio between the inertia to viscous force. Okay. Siapa yang agak-agak belum betul-betul faham tentang viscous force ni, boleh buat pembacaan. Okay, boleh buat pembacaan. Viscous force ni adalah daya yang disebabkan oleh kelikatan, okay, cecair. Okay, bila ada kelikatan, cecair ni akan cuba untuk stick together, melekat antara satu sama lain, yang menyebabkan kalau kita move satu molekul ataupun partikel fluid tadi, disebabkan daya kelikatan tadi, dia akan pull another partikel yang berhampiran dengan dia. Itu maksud daya kelikatan. Okay, so manakala inertia force ni adalah daya yang biasalah, daya yang disebabkan oleh velocity. Bila kita berlari, kita ada inertia kita sendiri. So bila fluid tadi mengalir, dia akan ada inertia dia sendiri. So daya inertia ini memastikan fluid tadi bergerak, manakala daya viscous ni, daya kelikatan ni pula akan cuba resist towards the movement, okay, movement of the fluid. Okay, so basically ratio ni memainkan peranan penting. Okay, Reynolds ni, kita punya saintis Reynolds ni telah berjaya membuktikan bahawa pada certain ratio value, okay, pada certain ratio value ataupun pada satu-satu nisbah tertentu, kita boleh menentukan sama ada flow tadi dalam keadaan laminar ataupun dalam keadaan turbulent. So pada ratio-ratio tertentu. So dia, kita panggil critical ratio dia adalah sebagai critical Reynolds number. Okay. So mana-mana flow, okay, mana-mana flow yang lebih besar daripada critical Reynolds number, kita katakan dia berada dalam aliran turbulent. Okay, turbulent flow. Mana-mana flow, mana-mana aliran yang mempunyai Reynolds number yang lebih kecil daripada critical Reynolds number, kita panggil dia aliran laminar. So untuk dua kes yang biasa kita akan jumpa, iaitu flat plate dan juga pipe, ini adalah critical Reynolds number dia. Mana-mana flow over a flat plate, okay,
yang lebih daripada 5 kali 10 kuasa 5 dikategorikan sebagai turbulent flow. Mana-mana flow yang lebih daripada 2.3 kali 10 kuasa 3 untuk aliran dalam pipe akan dikategorikan sebagai turbulent, dan begitulah sebaliknya. So kenapa dua ni penting? Penting kerana kedua-dua aliran ini mempunyai karakteristik yang berbeza, mempunyai flow behavior yang berbeza. Di mana dalam turbulent flow kita akan nampak vigorous movement of fluid. Okay, maknanya proses aliran tadi berlaku dalam keadaan yang bahasa kasar dia huru-hara. Kalau dalam lamina ni tersusun. Dia lebih kurang macam kalau kita bayangkan orang nak naik train dekat Malaysia dengan orang nak naik train dekat Jepun. Kalau kat Jepun tu tersusun, beratur, tu lamina. Kalau kat Malaysia ni buka je pintu train, semua berpusu-pusu. Itu turbulent. Maknanya unpredictable, susah nak dijangkakan dan terlalu banyak uncertainty yang berlaku dalam aliran tu. Tu kita panggil sebagai aliran turbulent. So soalan dia, which is better for heat transfer? Okay, mana satu flow yang bagus untuk transfer, lamina ke turbulent flow? So jawapan dia adalah turbulent flow. Turbulent flow ni bagus untuk heat transfer. Kerana apa? Kerana turbulent flow ni membolehkan lebih banyak jisim udara tadi bersentuhan dengan permukaan yang kita nak sejukkan ataupun permukaan panas kita. So lebih banyak jisim bersentuhan, lebih banyaklah heat yang mampu dipindahkan. Okay, so turbulent flow adalah bagus. Okay, kenapa? Kenapa? Ialah kerana vigorous movement of the fluid. Okay, dia membenarkan lebih banyak jisim, okay, untuk bersentuhan dengan permukaan, dan seterusnya mengizinkan lebih banyak heat untuk transfer. Okay, so memandangkan turbulent flow ni bagus untuk heat transfer, adakah kita patut mereka bentuk sistem kita sentiasa dalam keadaan turbulent flow? Bila kita nak cipta satu sistem heat transfer, adakah yang melibatkan heat convection, adakah kita akan sentiasa mereka bentuk sistem supaya kita mempunyai turbulent flow dalam sistem kita? Okay, tidak semestinya. Kenapa? Okay, kalau kita tengok contoh bagi flow in pipe, yes, turbulent flow is good for the heat transfer, but the higher velocity, okay, required higher pumping power. Kalau flow dalam pipe ni, kalau kita contoh kita nak transferkan, contoh kalau kita ada satu pipe yang dialirkan dalam tangki air panas. Okay, kalau kita nak increase heat transfer, the best adalah untuk kita ada turbulent flow yang dalam pipe tadi. Okay, cuma sekiranya kita nak ada turbulent flow, so maknanya kita kena ingat Reynolds number adalah berkadar terus dengan velocity atau function of velocity. Dia berkadar terus. Okay, so kalau kita nak, kita kena increase kita punya velocity. So bila kita increase kita punya velocity, lebih banyak pumping power yang diperlukan. So bila banyak pumping power, maknanya banyak kuasa tambahan yang perlu dibekalkan kepada pump. Dan kita kena, sebagai seorang engineer, kita kena tengok apa benefit of heat transfer in comparison to flow losses. Okay, ni kena tengok lah. Sebab dalam aliran ni kita kena faham, lagi tinggi velocity, lagi tinggi daya geseran yang berlaku antara aliran dan juga permukaan. Yang ni nanti kena baca sikit pasal drag force, daya seretan. Kita tengok nanti. Okay, so kita recap balik. Macam itulah Reynolds number, very straightforward. Cuma pastikan item ni kita kena ingat. Okay, jangan terlalu rigid dengan terms diameter, sebab itu hanya digunakan untuk mengenal pasti Reynolds number bagi aliran dalam pipe. Bagi aliran-aliran lain, okay, kita akan gunakan karakteristik length yang berbeza. So adalah lebih baik sekiranya kita mengekalkan general form of Reynolds number formulation, di mana rho V karakteristik length divided by
mu.